tegur pegapah. Saya nak bagi nasihat juga kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Dalam bab peristiwa akhir zaman ni, kadang-kadang orang kita, bukan kata orang kita je lah, bukan kata orang Melayu saja. Masyarakat Islam ni selalu sangat nak tafsir cepat-cepat. Umpamanya macam isu jerebu dulu. Mula-mula Malaysia kena jerebu tahun 90-an. Saya ingat Singapura pun kena sekali kot. Jadi jerebu dulu, masa mula-mula jerebu keluar, bukan main lagi ustaz-ustaz kita duk tafsir, inilah dukhan. Inilah asap yang menjadi tanda kiamat. Sedangkan bukan pun. Kan rupanya kawan-kawan kita di Indonesia yang bakar ladang. Bukan dukhan yang dimaksudkan dalam hadis. Jadi kita jangan terlalu cepat sangat. Para ulama berpesan kepada kita, bila kita berhadapan dengan satu peristiwa ataupun situasi, kita jangan kaitkan peristiwa tu dengan hadis tanda kiamat, melainkan setelah peristiwa tu betul-betul sama macam hadis. Barulah kita boleh kata, ni dimaksudkan dalam hadis. Dan seelok-eloknya biarlah peristiwa tu berakhir dulu. Dan baru kita tengok. Sebab takut nanti ending tak sama dengan apa yang disebut dalam hadis. Takut ending tak sama. Jadi masalah kita. Takut orang ingat Islam yang salah. Padahal tafsiran kita yang salah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat Abu Nuaim Al-Asbahani, kan? Abu Nuaim Al-Asbahani, seorang ulama hadis, dia ada tulis satu buku. Buku tu tajuk dia Hilyatul Awliya. Yang mana Hilyatul Awliya ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bawa satu kalam daripada Sufyan Ats-Tsauri. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan yang mana biasa dengar kuliah, terutama kuliah-kuliah hadis ni, biasalah dengar nama Sufyan Ats-Tsauri ni. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Ulama hadis yang datang daripada Iraq. Dia ni pun ada mazhab dia sendiri juga, mazhab fiqh. Cuma mazhab dia tak kekal kerana anak murid dia tidak menulis. Tapi beberapa pandangan fiqh Sufyan Ats-Tsauri ni diabadikan di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi dia ni orang hebat. Jadi orang tanya dia, anak murid dia tanya, iaitu Hafs bin Ghiyath bertanya Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, innan nas qad aktsaru fil mahdi. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, wahai guruku, sesungguhnya manusia ramai bercakap tentang Mahdi. Imam Mahdi? Imam Mahdi yang menjadi petanda kiamat. Jadi dia minta pandangan Tsauri. Ramai orang bercakap pasal Mahdi ni. Dia kata, in marra law marra ala babika fala takum fihi syai' hatta yajtami'an nasu alaihi. Ini benda penting yang kita kena ambil perhatian, iaitu Sufyan Tsauri kata, kalaulah Mahdi ni lalu dekat depan pintu rumah kita, fala takum fihi syai', fala takum fihi syai', kamu jangan ambil pendirian apa pun tentang dia, jangan confirmkan lagi, hatta yajtami'an nasu alaihi, sehinggalah manusia sepakat mengatakan dia Mahdi. Jadi tengok macam mana ulama ahli sunnah berinteraksi dengan peristiwa, berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman, yang mana mereka tidak terlalu tergesa-gesa. Kita berada dalam tempoh jangkitan virus COVID ni. Jadi orang kelang kabut. Yalah, saya pun sepanjang hidup 30 tahun ni tak pernah lagi kena kurung macam ni. Tak boleh keluar. Rasa nikmatnya bebas tu kan. Sebelum ni tak rasa mungkin. Sebelum ni rasa nak keluar. Rasa nak makan kat luar. Sekarang tak boleh. Kena duduk di rumah. Kena sound dengan polis kalau tak duduk di rumah. Sebelum ni kita yang sound orang awam supaya jadi baik. Sekarang ni kita pula kena nasihat. Pergi balik. Kan? Ini merupakan satu peristiwa baru yang umat tak pernah rasa sebelum ni. Mungkin ada tapi lama dulu. Jadi ramai yang kata, COVID ni merupakan tanda kiamat dah dekat, Dajjal nak keluar. Sebab apa Dajjal keluar? Dajjal nak keluar lah sebab masjid dah lengang. Kita kata kat mana hadis yang kata Dajjal akan keluar bila masjid tak ada orang ni? Dalam hadis Nabi sebut tentang Dajjal turun, Dajjal akan turun, betul. Tapi sebelum Dajjal turun, Allah Ta'ala akan tahan hujan. Kita tengok sekarang ni masih hujan lagi. Lambat lagi kot Dajjal nak turun. Lambat lagi Dajjal nak keluar. Sebab hujan ni. Kan? Dia sendiri hujan. Dalam hadis disebut, tahun sebelum Dajjal turun, kering kontang.
Sebab tu Dajjal turun, Dajjal keluar, Dajjal akan bagi arahan kepada awan untuk turunkan hujan, maka hujan turun. Masa tu dunia tak ada air, kering kontang. Tanaman-tanaman kering. Masa tu Dajjal turun bawa nikmat. Hujan boleh turun dengan arahan dia, tumbuhan boleh tumbuh dengan arahan dia. Yang tu disebut dalam hadis. Dalam hadis tak disebut tentang COVID. Tapi hadis sebut tentang penyakit yang akan muncul yang tidak pernah dikenali oleh orang-orang sebelum kita. Yang tu disebut. Tapi Nabi kata yang tu akibat daripada maksiat yang kita buat. Jadi sepatutnya kita fokus pada hadis tu. Jangan duk kata, sebenarnya Dajjal nak keluar dah. Oh, COVID ni sebenarnya adalah Ya'juj Ma'juj. Saya pun pening kepala. Macam-macam soalan orang tanya. Betul ke COVID Ya'juj Ma'juj? Saya kata saya baca hadis Ya'juj Ma'juj ni manusia. Kok mana pula Ya'juj Ma'juj boleh jadi COVID ni? Jadi kalau COVID tu Ya'juj, Ma'jujnya siapa? Jadi kita pening kepala. Jadi sekarang ni bila berhadapan dengan situasi ataupun peristiwa-peristiwa yang besar, hati-hati. Jangan terlalu cepat. Kerana wabak ni bukan kali pertama datang dalam negara kita. Dalam dunia. Banyak lagi peristiwa-peristiwa sebelum ni, contohnya macam tahun Jarif yang pernah melanda Basrah. Lagi tuan-tuan hebat, ratusan ribu manusia mati. Sehingga Ibnu Katsir ada sebut, mayat-mayat tidak mampu untuk diuruskan kerana semua orang pakat takut dan terlalu ramai orang mati. Hinggakan mayat ditinggalkan dalam rumah, tutup pintu kan. Kita pernah berlaku juga satu peristiwa ta'un di Damsyik pada kurun ke-8 Hijrah. Pada zaman Ibnu Katsir, ratusan ribu orang mati. 200 orang mati, mayat di solat jenazah kan dalam satu masjid satu waktu. Ibnu Katsir menceritakan dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi kita berhadapan dengan wabak ni sebenarnya ada. Cuma mungkin kita jarang dengar sebab ialah wabak pun dah lama tak melanda. Jadi bila ada wabak ni jadi orang jadi kelang kabut, semua duk ingat dunia nak kiamat dah. Ingatkan orang tentang kiamat tu bagus. Tapi tergesa-gesa tu yang tak bagus. Jadi kena hati-hati. Jadi